Dia macam satu cerita heist tapi mini heist lah orang panggil kan. Kembali lagi kita dalam Kubieng TV. Okey. Selamat datang kepada semua dan jangan lupa untuk subscribe channel yang paling power sekali kat dunia ni, okey? Okey, hari ni sebenarnya aku nak buat satu drama review. Okey, tapi kali ni aku nak buat satu review drama Melayu. Okey, drama Melayu ni dia baru saja keluar, baru saja dilancarkan lah oleh Astro. Dan cerita ni merupakan original Astro lah. Okey, nama drama ni adalah Project Anchor SPM. Okey. Drama ni mempunyai satu tema ataupun satu genre yang agak berbeza dengan drama-drama yang kita tengok lah sebelum ni. Okey. Dan aku rasa ni merupakan drama pertama kot Malaysia buat drama macam ni. Aku pun tak pastilah. Okay, basically drama dia mengisahkan bagaimana sekumpulan pelajar sekolah menengah ni dia nak ambil peperiksaan SPM. Okay, jadi diorang bekerjasama, diorang berbincang dan diorang merancang untuk menirulah dalam diorang punya peperiksaan nanti. Okay, jadi macam mana cara diorang boleh terjebak dengan benda ni, macam mana diorang boleh melakukan benda-benda ni semua, nanti kau kena tengoklah dalam drama ni semua dia akan ceritakan lah. Okay, cuma aku baru saja tengok episod yang pertama, okay, episod 1. Aku rasa episod 1 boleh buatkan kita tertarik untuk kita tengok lah. Okay, terutama kalau yang dulu pernah sekolah di sekolah asrama ke, sama ada MRSM ke, SBP ke, apa-apa ke asrama lah. Okay, kau akan nampak lah ada persamaan dengan kehidupan korang sebelum ni. Okay, dan dia merupakan latar masa yang agak lama, 2003 ke 2002 macam tu lah, aku tak silap. Zaman-zaman kalau korang umur 30-an sekarang mungkin zaman-zaman korang masa sekolah menengah lah. Jadi episod 1 dia hiasi kita dengan berbagai benda yang relate dengan kehidupan asrama lah. Okay, kau akan nampak ada banyak persamaan lah dengan korang punya masa sekolah korang dulu. Kalau yang duduk asrama dulu tu, kau akan nampak lah persamaan macam mana ada perhimpunan, macam mana ada pengetua bagi ucapan kat depan. Okay, dan ada banyak lagi lah. Okay, ada buat telefon kecil tu. Okay, telefon yang macam lama punya tu lah, memang telefon yang boleh selit dekat loker dekat ni semua. Okay, lepas tu diorang punya bilik tu pun macam suasana bilik-bilik asrama. Okay, katil dia tu memang sebiji, dia punya loker besi tu, ada yang loker kayu tapi ada juga loker yang besi tu. Memang sama lah dengan kehidupan asrama dulu. Lepas tu ada macam, kalau ada sukan-sukan yang macam selalu sukan rugby lah kalau kat asrama ni. Dulu banyak, sama ada bola, rugby dan juga beberapa sukan lain lah. Tapi bola dan rugby ni selalunya memang kena pergi turun padang untuk cheer lah. Cheer ni korang kena bagi sorakan lah dekat korang punya pasukan. Tak kisahlah korang tengah buat apa, korang tengah semua kena turun juga. Kalau tak, senior-senior semua akan cari lah. Tapi kalau nak diikutkan lah, ada dalam 20 ke 35% macam tu lah situasi kat dalam tu tak sama pun sebenarnya dalam tu. Contoh kalau dia pakai baju-baju sweater semua orang tu pakai tu, mungkin ada setengah sekolah mungkin ada lah, tapi kebanyakan orang akan pakai baju sekolah lah. Apa yang kau nak ngada-ngada sangat pakai baju cardigan semua tu. Okay, tapi mungkin dia nak buat kelainan dalam cerita ni lah. Dia nak buat kelainan yang macam ada unsur-unsur daripada kalau kita tengok high school dekat luar negara semua, diorang buat macam tu. Jadi dia nak buat sikit kelainan lah. Diorang tak nak 100% sama dan diorang nak merancakkan lagi cerita tu lah. Jadi mungkin itu tujuan dia lah, dia buat macam tu. Sebab kalau ke zaman dulu pun sekolah tak adalah semua orang pakai macam tu. Adalah juga pakai tapi tak adalah semua. Okey. Tapi kebanyakannya dalam cerita yang episod yang pertama ni dia memang tunjuklah yang macam tu Okay, dia memang tunjuklah yang sekolah asrama ni semua memang pada zaman tu dulu memang kebanyakannya memang macam itulah kehidupan orang. Okey. Okey, jadi dalam episod yang pertama, ada seorang budak ni lah, ada seorang budak sekolah ni. Dia pelajar tingkatan 5, nama dia Aizat. Aizat ni kira macam seorang pelajar yang terkenal lah dekat sekolah tu, okey. Tapi dia mempunyai satu masalah lah, itu masalah disiplin. Kalau kau tengok dalam cerita ni pun dia ada tunjuk pasal fly lah apa semua. Ya, fly ni pun memang famous lah. Kalau kau sekolah asrama, memang fly ni antara benda yang famous lah. Tapi kalau kau kena tangkap, memang kau akan kena tindakan yang macam ditunjukkan lah dalam cerita ni, okey. Okey, jadi si Aizat ni dia melakukan satu benda lah. Dia keluar daripada sekolah lah pada waktu yang tak dibenarkan. Jadi dia keluar sekolah. Apabila dia balik tu, dia kena tangkap lah dengan warden. Okay. Jadi dia pun telah diberi pilihan lah oleh dia punya pengetua dia. Sama ada dia berjaya menang dalam pertandingan rugby ni, ataupun dia kena skor dalam peperiksaan percubaan dia lah.
Kalau tak dia akan dibuang ke digantung macam itulah. Okey. Jadi sebabkan dia tak nak memalukan keluarga dia lah, sebab dia punya keluarga tak berapa senang lah. Jadi si Aizat ni pun cubalah untuk skor sama ada dalam pertandingan ni ataupun dalam exam tu. Jadi korang kena tengoklah macam mana dia buat. Okey. Dan juga ada seorang watak lagi, iaitu nama dia Aida. Aida ni adalah lakonan Dayan Trisha dan dia melakukan watak ni dengan baik sekali lah sebagai seorang pelajar asrama. Nak kata dia punya lakonan tu terlampau keras dan juga pelik pun tak jugalah, sebab aku rasa aku boleh je tengok cerita ni kan. Cuma ada 1-2 part yang mungkin kau macam tak kena lah, itu je lah. Tapi biasalah. Jadi Aida ni dia merupakan seorang anak orang kaya lah, atau bapak dia kaya. Jadi dia memang seorang pelajar yang pandai lah, dan dia tak minat benda-benda yang lain selain daripada belajar. Aida ni ada seorang adik lah, adik pun ataupun adik tiri ataupun adik kembar. Aku tak pasti asal adik tiri kot ataupun adik angkat ke, aku tak pastilah. Jadi Aida ni ada seorang adik yang memang kerja nak main je, tak minat nak belajar. Jadi bapak dia memang tugaskan si Aida ni untuk tolong adik dia bagi dapat berjaya sama macam dia lah. Kalau tak, memang dia akan kenalah dengan bapak dia. Jadi Aida ni pun sedaya upayalah nak bantu adik dia ni. Tapi adik dia ni memang tak boleh nak buat apa dah. Dan dia pun terpaksa ikut cakap adik dia lah untuk meniru dalam peperiksaan percubaan ni. Jadi itu adalah sedikit lah cerita pasal watak-watak utama ni. Dan juga ada seorang lagi, Adlin Aman Ramli, merupakan dia punya pengetua lah dalam sekolah ni. Jadi dia merupakan watak yang agak garang dan juga tegas. Dia seorang pengetua yang mahukan kejayaan dalam sekolah dia. Jadi di mana-mana orang yang akan mengganggu-gugat dia punya kejayaan sekolah dia, dia akan buat sesuatu lah. Jadi cerita dia episod yang pertama ni, aku tak mengharapkan apa-apa lah dalam sebab aku tengok trailer dia tu nampak memberangsangkan. Tapi aku tak mengharapkan apa-apa lah cerita dia, sebab takut dia jadi cerita yang pelik. Jadi bila aku tengok episod yang pertama, alhamdulillah lah, aku tertarik dan aku sukalah dengan cerita dia, sebab dia mungkin dia punya satu cerita yang agak berbeza daripada drama-drama yang kau tengok sebelum ni. Jadi dia macam satu cerita heist, tapi mini heist lah orang panggil. Jadi dia macam dia akan plan satu benda yang akan orang buat nanti. Jadi kau rasa macam tertarik lah untuk kau tengok cerita ni. Dia pun ada beberapa part-part yang kau rasa macam lawak lah dan menggeletik hati kau kan. Tak banyak lah, tapi dia satu benda yang bagus lah dalam dia terapkan dalam drama kan. Dan juga aku rasa AD Ashraf bawa watak utama yang bagus sekali. Dia betul jadi budak sekolah menengah yang baik, bukan baik, yang menjadilah. Dengan watak dia macam tu, memang dia bawa tu memang menjadilah. Dan juga beberapa kawan dia tu yang bawa watak sebagai, ada seorang tu adalah ketua pelajar lah, KP orang panggil. Dan juga lagi seorang tu macam huha-huha je lebih. Dan ada beberapa lagi lah kawan-kawan dia. Jadi watak-watak kawan kepada AD Ashraf dan juga Dayan Trisha ni, aku rasa biasa lagi lah, belum nampak lagi lah dia punya ni. Tapi masih di paras okey lagi lah. Kau tak adalah terlampau annoying sangat kan dengan watak-watak diorang semua. Jadi apa yang menarik lah dalam cerita ni, dalam episod yang pertama ni, aku rasa dia tunjukkan kau bagaimana kehidupan ke asrama lah pada zaman-zaman dulu punya. Jadi ada, kalau orang yang pernah belajar di asrama, dia akan trigger lah dengan benda-benda tu. Dia akan, ni dulu aku ada ni. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Mungkin tak semua yang berlaku dekat korang semua, mungkin ada yang berlaku kat orang lain. Kita pun tak tahu. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Jadi memang aku tak expect langsung lah drama untuk episod yang pertama ni akan sebaik inilah. Dia tak adalah best macam drama-drama yang hebat lain. Tapi dia merupakan satu langkah kanan yang bagus lah untuk dia ajak orang tengok drama ni. Buat masa ni aku masih berpuas hati dan aku tertunggu-tunggulah episod yang seterusnya. Kalau korang yang pernah duduk asrama, ataupun tak pernah duduk asrama, ataupun tak pernah sekolah sekalipun, atau pernah sekolah tapi tak pergi pun sekolah, korang tengoklah cerita ni. Aku bukan nak cakap cerita ni terlampau best sangat, tapi dia adalah satu drama yang lain daripada yang lain lah. Jadi apabila drama yang lain daripada yang lain orang Malaysia buat ni, korang kena tengok lah. Kalau tak, itu adalah orang-orang yang rugi. Sebab kita kena support drama-drama yang ada kelainan dari segi genre yang berbeza ni.
untuk ramai lagi pengarah-pengarah mengembangkan idea diorang untuk buat cerita yang tak klise, tak sama dengan drama-drama yang ada sebelum ni. Okey. Korang juga yang cakap asyik cinta je. Ini cerita tak cinta. Ini cerita aku pun tak tahu lagi cerita dia pasal apa lagi sebab baru episod yang pertama. Jangan lupa follow, subscribe, share dan